Institusi Raja-Raja Melayu ialah institusi tertua dan sudah wujud dalam sistem sosial di negeri Melayu. Sejak berabad, ia terbabit secara langsung dalam pemerintahan tanah Melayu dan Malaysia dan telah terima sebagai simbol perpaduan. Institusi beraja di Malaysia pada masa kini perlu dikekalkan dan dipelihara bagi memastikan kesinambungan agama, budaya, adat Islam dan cara hidup terjaga. Selain itu, institusi Raja-Raja Melayu sebagai satu institusi semak imbang terakhir kepada kuasa kerajaan dan Perdana Menteri. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti belian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana berpaksikan kepada keadilan, semestinya saudara penjaga masa yang setia dengan randiknya, seterusnya rakan seperjuangan yang saya segani serta hormati sekalian. Berdirinya saya di atas pesada indah ini tidak lain dan tidak bukan ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertajuk Institusi Raja Satu Kuasa Semak dan Imbang. Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak, Sultan Nazrin Muzuddin Shah Ibni Al-Mahrum Sultan Shah pernah bertitah bahawa institusi raja bukan cerminan lama untuk melihat wajah yang tua. Titah baginda lagi, tahta pemerintahan bukan sekadar perhiasan kerana pemerintahan berpaksikan raja termaktub secara perundangan dalam perlembagaan negara. Hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, selepas Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957, jelas menunjukkan berlakunya satu evolusi dalam sistem pemerintahan beraja, iaitu pemerintahan raja berkuasa mutlak telah dimansuhkan dan diperkenalkan sistem kerajaan dan bernegara yang menggabungkan institusi raja dengan institusi rakyat. Penggabungan dua institusi ini membentuk konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Sistem pemerintahan raja berperlembagaan tertakluk pada tugas, keagamaan dan bidang kuasa seseorang raja seperti yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan. Peranan dan kedudukan raja ada dinyatakan dalam 13 perkara dalam perlembagaan persekutuan, iaitu raja sebagai ketua dalam badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman. Ini membuktikan bahawa institusi raja yang diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk menyemak sebelum sesuatu undang-undang yang digubalkan diperkenan oleh Majlis Raja-Raja. Undang-undang yang dibahaskan, dipersetujui dan diluluskan oleh ahli parlimen perlu mendapat perkenan dan persetujuan selepas berunding dengan Majlis Raja-Raja. Para hadirin dan hadirat sekalian, konsep raja berperlembagaan ini menjelaskan kedudukan Yang di-Pertuan Agong dan peranan Majlis Raja-Raja di sisi perlembagaan Malaysia. Namun begitu, kita seharusnya fahami dengan lebih jelas bahawa pemerintahan negara tidak hanya takluk kepada tugas dan peranan Yang di-Pertuan Agong sahaja, tetapi terdapat badan eksekutif, badan kehakiman dan perundangan yang dipertanggungjawabkan dalam usaha memastikan negara ini berada di landasan yang betul, iaitu keamanan, kesejahteraan rakyat dan keselamatan negara tidak dicabuli oleh mana-mana pihak. Institusi raja juga mempunyai kuasa untuk menimbang dan meneliti tentang hal-hal berkaitan dasar negara yang perlu dibuat perubahan atau pindaan sekiranya difikirkan patut. Fungsi Yang di-Pertuan Agong ini juga menjelaskan bahawa penimbang penelitian ini adalah berdasarkan kepada nasihat daripada jemaah menteri dan ahli Majlis Raja-Raja yang lain. Keluhuran institusi raja perlu dipelihara daripada sebarang penodaan agar rakyat jelata kekal setia. Kesimpulannya, melalui beberapa perunturan perlembagaan seperti yang disebutkan sebentar tadi, serta saluran Majlis Raja-Raja, Raja-Raja Melayu bukanlah semata-mata simbolis sahaja, tetapi mempunyai kuasa undang-undang walaupun terhad. Namun masih boleh digunakan untuk mencapai maksud menjaga kepentingan bangsa, agama dan watan, terutamanya dalam menghadapi saat-saat kritis dalam cabaran-cabaran yang berpotensi menggugat kepentingan orang-orang Melayu dan agama Islam. Justru itu, institusi raja-raja di Malaysia ini adalah penting dan perlu dipelihara dan dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan identiti, cara hidup dan budaya masyarakat Malaysia dan sebagai institusi semak dan imbang terakhir untuk rakyat dan negara setelah institusi-institusi lain seperti parlimen dan mahkamah tidak berjaya. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.